إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه ونم الفاتحة الحمد لله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم Sorry. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود الأبصار. لولا ظهور في المكونات ma waqa'a 'alaiha wujudul absar. Jikalau tiada dizahirkan hak Ta'ala pada segala yang diadakan, ini minal khalaik awil makhlukat, dan saya tiada jatuh atasnya wujud penglihat, tiada pada segala mata hati dan tiada pada segala mata kepala, tapi adalah ia adamun mahdun, tiada zahir dalam kaun itu melainkan asar, segala sifat. Maka itu zahir di dalam suatu, maka adalah ia seperti yang mendinding akan dikau oleh orang yang kamil daripada orang yang ahli basair. Kalau tiada ada zuhurnya dalamnya, nasaya tiada jatuh penglihat. Jikalau tajalli ia dengan zatnya, saya tiada tinggal bagi suatu daripada asar. Faham? Apa punya kata? Laula zuhuruhu fil mukawanat ma waqa 'alaiha wujudul absar. Jikalau tiada zahir hak Ta'ala, sekala tidak zahir hak Allah Ta'ala, hak Ta'ala pada mukawanat. Apa makna mukawanat? Mana segala benda yang diadakannya. Apa dia? Segala makhluk ni lah. Dan saya tiada jatuh atasnya wujud penglihat, ma waqa 'alaiha wujudul absar, tiada pada segala mata hati dan tiada pada segala mata kepala, tetapi adalah ia adamun mahdun, jadilah dia adam, ketiadaan semata-mata. Mana kalau telah tidak terjadikan semua ni, kita pun tak ada. Ya, adamun mahdun tu asal hakikat ma siwallah dipanggil adam mahdun. Adamun tu makna ketiadaan semata-mata pada hakikatnya. Maka tiada zahir dalam kaun, dalam makhluk semua dipanggil kaun, melainkan asar. Semua yang kita lihat ni masuk diri kita yang paling dekat sekali. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tidakkah kamu lihat Al-Quran tersebut. Allah sebut Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, kamu tak perhati ke betapa besarnya ya dalil terang mazhar di wujudillahi ta'ala. Jadi yang zahir pada semua kejadian Tuhan ni ialah asar. Apa makna asar? Kesan. Kesan apa? Kesan ta'aluk qudrah, iradah Tuhan. Ya, itu maknanya. Makna makhluk ini ialah kesan.
Maka Allah Ta'ala dipanggil mu'athir. Kita dipanggil asar. Maka Allah Ta'ala dipanggil mu'athir. Mana yang memberi kesan bagi kewujudan, keberadaan dan berlakunya segala benda yang berlaku. Itu semua adalah menyuruh, menerangkan kepada kita ialah kesan-kesan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya semua itu adalah minallah, dari Tuhan. Maka dia suruh kita apa? Pandang kebesaran dia, ya, dan rasakan kebesaran Allah Ta'ala. Barulah dia akan jadi tunduk kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Maka tiada zahir dalam kaun itu melainkan yang zahir ialah asar. Tapi kalau dia tak zahir, dia tak nampak, hati memang tak kenal. Bagi ahli al-ma'arif, ada ahli al-ma'rifah, kalangan arifin billah, dia terang nampak makhluk ni sebagai wujud asal, kesan saja. Maka itu zahir dalam tiap-tiap satu. Zahir dalam suatu semua perkara adalah menunjukkan keberadaan dia. Maka adalah ia seperti yang mendinding akan dikau oleh orang yang kamil daripada orang yang ahli basair ni. Kalau tiada zahir ni dalam jadi nasai, tiada jatuh, tak akan jatuh penglihatan kita ni. Maka kalau tajalli ia dengan zatnya, nasai tiada tinggal bagi satu daripada asal. Kalau Tuhan tajalli kan, mana dibukakan pandangan dalam batin hati hamba tadi, kebesaran, keagungan di maha dahsyat, jadi hilang semua. Ya, ni semua macam ta'ah, tak ada. Dia panggil Adam Mahbub, ya. Ain dal mim, bukan alif dal mim, ya. Jadi ulama sufi bahas supaya kita mengadamkan diri kita dalam pandangan dalaman, ya, lenyapkan supaya kita nampak dia. Ni ada pula ilmu dekat rumah sebab dia. Ilmu apa? Ilmu cari Adam. Dia kata kau dah jumpa Adam, dia kata. Adam untuk engkau, kata. Ulama sufi panggil Adamun, ain dal mim, bukan alif dal mim. Dia tak dengar alif dengan ain di tapasan. Cik Adam, kata. Maksud ulama sufi suruh mengadamkan diri kita. Ghaib nazaril haq, padamkan pandangan makhluk. So dia pandam. Bila padam boleh terbuka. Itu maksud dia. Idfan wujudak. So itu makna sama tu. Tutup diri kamu, ya, yang terlas nampakkan dia. Idfan wujudak fil ardil humul. Tanam diri kamu dalam bumi yang tersembunyi. Fama nabata min man lam yudfan lam yatima litaju. Benda tak ditanam dia tak akan sempurna. Itu maksud isyarat kepada apa? Fana billah. Dia pula nak cik Adam, kata apa? Kalau dah jumpa, kalau jumpa Adam, kata. Wah, macam-macam ilmu tuan-tuan ni. Ini semua apa silap ambil mungkin. Ya, silap makan ubat. Doktor waktu makan satu, dia makan satu paket dia. Nak wayar dia putus tuan-tuan. Nanti dia mengaban, dia cakap dia bukan orang maksud lain, dia maksud lain. Itu dia kata di kalau tajalli saja Tuhan buka kan dengan zatnya, ya, pada batin hati para aulia tadi, orang-orang yang mengenali Ta'ala. Dia Tuhan buka, nascaya tiada tinggal bagi suatu daripada ini asar. Kesan makhluk ni tak ada kosong. Itu maksudnya. Ya, macam bayang lah. Kita buat misal bayang kan. Kita tengok bayang macam apa ni. Tengok depan mau nampak Tuhan. Oh, entah. Bila entah je apa. Bayang tak tengok dah. Pada tumpu pada tu Tuhan dia. Itu selagi mana kita nampak bayang, mana kan kita boleh melihat Tuhan. Bila nampak Tuhan dia, bayang tak nampak dah. Bila tajalli dia buka kan nampak, oh ni bayang dia ni. Baru nampak, hilang pandangan kepada bayang. Ya. Dalam kitab apa? Abi Madian At-Tirmizani dia kata apa? Selagi matahari, ya, sekali bintang berkelip, nandakan matahari belum terbit. Sama maknanya. Mana bila matahari terbit, habis cahaya bintang hilang, cahaya bulan hilang. Ditelan oleh cahaya matahari, pancaran cahaya matahari. Lagi kalau nampak lagi gelap ni, nampak lagi menandakan matahari belum terbit. Bila matahari terbit, hilang semua cahaya bulan, cahaya mata bintang hilang. Itulah sini. Selagi hati tidak memandang tempat Allah Ta'ala, lagi itu dia nampak makhluk. Bila Tuhan tajalli ke dia punya kelazatan ni hilang habis semua. Maka bernikmatlah ia syuhud
musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian lau zaharat sifatu id mahallat mukawanati. Kemudian jikalau nyata segala sifatnya, lau zaharat sifatu. Kalau sekiranya zahir, nyata sifat taklah bagi segala hati. Dan saya hapuslah segala yang diadakan. Manakala Tuhan terjadi saja pada batin hati seseorang tadi yang Tuhan pilih, maka hapus lenyap. Itu kata id mahallat mukawanat. Maka hapuslah segala yang diadakan. Itu mana mukawanat? Apa dia segala ada makhluk ni lah. Dia punya istilah bahasa dia tafannun fil ibarah ni. Macam-macam dia buat ibarat. Ada makna ni, ada kala makna makhluk. Kalau sufi dia panggil ya mukawanat dia. Akwan. Maka tiada tinggal baginya makna zuhur. Kerana apa? Ketiadaan subut aghyar kepada zuhuril aghyar. Kerana ketiadaan sabit aghyar. Aghyar dia makna ghairullah. Lain daripada ta'ala tidak akan terasa lagi dah. Lenyap. Dalam pandangan batin arif billah. Sebab apa? Kerana zuhur asaril qahri. Bila zahir saja kita memandang kesan Allah Ta'ala dipanggil nama dia Al-Qahhar. Habis. Tenggelam. Bila memandang benda lebih terang, hilang gelap. Kan? Datang terang, hilang gelap. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batin. Wa ya wujudul kulli syai'in li'annahu zahir. Itu nama Tuhan, Az-Zahir Al-Batin. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batin. Bahawasanya hak Ta'ala itu telah menyatakan, diizharkan tiap-tiap satu. Kerana ia batin, ia tersembunyi. Dalam wujud sesuatu itu, mana ada tanda kewujudan Allah. Bukan mana wujud sesuatu tu Allah ada dalam tu. Lama-lama dia ngaku dia Tuhan pula, kan kacau je. Ini ibarat ulama-ulama sufi tu kena faham betul. Kalau tidak kan dia dengan dia jadi kapi pula. Dia pergi kat Melemau, kat Muar je. Jadi pada tempat dia apa, tak boleh beramal apa-apa. Kita jolok dia sikit. Hakikat diri macam mana Tuhan itu? Itulah dia. Kita ni lah Tuhan kata. Puah kata sudah. Dia mengaku dia pula Tuhan kata. Saya tak takut nak mengaku ni. Wah kata kapi menongging jawab dia. Dia mengaku ni Tuhan. Siapa lagi? Kita lah ni Tuhan kata. Wah. Ya. Tangkap pula jauh. Ni buat ni pandai-pandai Tuhan ni. Dia jawab kamu datang ni keluar kitab kita. Dia orang tak ada dia buat keluar kitab dia kan. Kacau ni buat rakaman ke dia Segera buat bodoh tu kita rakam. Hantar jawab kamu yang bekuk kan. Aku di Tuhan. Aduh macam-macam hari ni kan. Bahawasanya hak Ta'ala telah menyatakan bagi tiap-tiap satu. Azhara kulla syai'. Mana Tuhan menyatakan, mengadakan ijad akan tiap-tiap suatu. Tak ada satu pun yang terlepas daripada dia. Sebab dia adalah fa'il al-haqiqi, yang membuat sebenar-benar. Kerana ia batin, ya, ia tersembunyi. Yang tersembunyi, yang tak nampak itu lebih hebat daripada yang nampak. Bandingan ni macam karen dengan apa? Api elektrik. Mentol kita tengok, wah hebat percaya. Tapi siapa kontrol dalam tu? Benda yang tak nampak tu. Ya, karen elektrik kan tak nampak kan. Kalau dia tak nampak, dia belum juga api pun padam. Nampak terang zahir hebat. Dah dalam dia yang kontrol. Yang tak nampak tu kontrol dia. Ya, aliran cahaya, makna elektrik tadi. Kalau tak cahaya ada tak ada, dia pergi saya pegang nak tengok. Menyalur tak menyalur. Habis dengan jantung-jantung digendap, faham habis tu. Qalu terus. Jadi dia menerangkan keberadaan makhluk, lalu terbatinlah, tertutuplah keberadaan ia, orang tak nampak. Dia kata betul-betul tengok, orang tak perasan, tak kenal Tuhan. Lama-lama orang yang pandang hukum zahir, ada tak ada, tak nampak kira tak ada, nampak kira ada. Ada ke? Di India sekarang juga. Ada mesti nampak lah. Ya?
Kalau tak nampak, mana ada gitu. Orang kata kau pergi pegang kabel tak nampak gitu. Oh, ini macam mati ada dia. Oh, panjat tu tak ada kan. Dia tak nampak, dia pegang kabel tak tahu jongkit dia. Bahawasanya hak Ta'ala pada telah menyatakan ke mana azhar, menyatakan tiap-tiap suatu kerana apa? Ia batin yang tiada dapat, ya, yang terdapat dilihat mana. Dan digulung watuyah wujudu kulli syai'in, dan digulung wujud tiap-tiap suatu tu, kerana ia zahir yang tiada dapat nyata suatu sertanya, serta Ta'ala daripada segala isimnya zahir dan batin, ya. Nama Tuhan kan zahir pun dia wujudan yang sangat terang bila dipandang dari sudut dalaman, dan batin dia tutup apabila kita memandang sudut luaran. Pandang luar dia tak nampak, dan kita ukur luar tak nampak sentuhan. Kalau dipandang dengan cahaya dalam, dia nampak dia lebih terang, wujudan dia lebih hebat. Maka isimnya zahir, itu nama Allah Ta'ala, ismun, nama. Kalau jamak dia panggil asma', itu asma'ul husna. Maka isimnya zahir, menghendaki akan terbunyi. Isim dia tadi zahir, ya, terang. Dia menghendaki akan terbunyi, mana akhfa, tersembunyi. Tiap-tiap nyata sertanya, serta Ta'ala, maka tergulung pada ketika itu wujud tiap-tiap suatu zahir. Bila dia tak jali je, artinya dia kata la maujud illallah, tiada yang wujud melainkan dia. Dia gulung habis yang lain. Dia zikir pada gulung, tarik. Dia gulung habis tuan-tuan, dia lipat habis semua tak ada dah. Ya, keberadaan yang lain macam data yang data ada. Kan, dia nampak je satu benda yang dia fokuskan, yang kebesaran dia, hilang yang lain. Kan? Dia nampak ni, nampak satu sebab banyak. Ada sebab terlampau asyik, terlampau takut. Dia terlampau asyik, dia rindu benda tu, dia tak akhir orang lain, dia pandang satu. Wujudan lain macam tak ada. Kan? Tiada ku kenal melainkan engkau seorang. Wah. Kan? Dalam dunia aku tak nampak engkau seorang je gitu. Bohong gitu. Yang nampak ialah maksud kita faham tu. Ya. Tak ada dalam dunia melainkan engkau sajalah. Dia kata kan. Apa makna tu? Dia sedang menghalungi lampau cinta dan kasih pada seorang. Ya, aku tak kenal lain lagi. Tak ada dah, engkau seorang je. Padahal orang lain melambak. Kita tak kata bohong pun. Ada kita kata, oh kau ni bohong. Kita faham, dia cakap tu kita faham. Bukan dia tengok mata luar. Dia tengok mata dalam dia. Ya. Ataupun sebaliknya, terlampau kasih, satu lagi terlampau takut. Dia takut tu benda kan dia tak nampak orang lain. Dia ingat nama tu. Dia takut yang bawa benda yang biasa yang tak boleh buat, dia boleh buat. Gua 4 kaki tak boleh lompat, tapi bila gimau kejar dia macam rasuk dia lompat, lepas. Sebab ini benda tolakan dalaman. Dia kuat aja dia pergi ke arah. Itu anjakan dalaman dia akan nampak perluaran dia. Ya, bila Tuhan zahirkan betul-betul nama asma' dia di batin hati seorang zahir, maka terang dia memandang Allah Ta'ala. Yang lain tak nampak dah. Iaitu al-mahbub yang hakiki. Ya, al-ma'bud bil haq wallahu ta'ala. Jadi tergulunglah, terlipatlah, tertutup habis pada ketika itu wujud tiap-tiap satu. Tiada keluar mulut dia la maujud illallah. Tiada wujud sebenar melainkan Allah Ta'ala. Yang ni ada, yang ada ni cukup tak ada je, itu maksud dia ni. Bukan dinafikan pada zahir dah. Satu. Dan keduanya nama Allah Ta'ala isimnya batin, al-batin. Menghendaki akan zahir tiap-tiap satu. Ya, bila dia tutup aja pandangan dalaman, kan? Pum dia tutup aja orang kafir. Langsung tak kenal Tuhan. Maka zahir apa nampak makhluk je. Dia kenal makhluk je. Tuhan dia tak kenal. Ya, sebab batin kan. Tuhan menyembunyikan pandangan di hati dia kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tu terbatin mana apa? Tak nampak lagi dia. Dia tak nampak. Keluarlah cakap-cakap orang-orang yang kufur. Kan, dia tak nampak Tuhan.
Kalau duit mana boleh hidup gitu. Kan? Tak ada kerja ni mana boleh dapat gitu. Ya. Kita semua mau ada duit mati gitu. Itu semua kepada apa? Kepada yang apa Tuhan zahirkan nama dia apa? Al-Batin. Bermakna dia tertutup, tak nampak kebesaran Tuhan. Dia nampak yang luar dia tak kenal. Itu maknanya dua keadaan. Dia zahirkan dia ni, tutup dia ni. Dia zahirkan ni pula, dia ni tertutup. Bagi orang beriman, Tuhan tutup bagi dia, dan Tuhan zahirkan pengenalan makrifat kepada Tuhan. Kenal dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia tutup jalan syirik. Bagi orang kafir pula sebaliknya. Dia kenal makhluk, dia Tuhan dia tak kenal. Semua kerja dia berlaku lah. Dan isimnya batin itu mendaki akan zahir tiap-tiap satu. Hingga tiada terbunyi tak sembunyi. Maka zahir demikian itu wujud tiap-tiap satu. Maka hak kita lah itu mawujud pada tiap-tiap satu. Tiap-tiap satu iktibar dia. Wallahu alam bimuradi. Lain mengetahui akan kehendak. Habis. Itu makna apa? Penterjemahan makna Asmaul Husna 99. Ya Allah. Dan sentiasa dia disyuhudkan akan makna daripada 90 asma. Itu bab tinggi dan martabat dia. Bukan sekadar hafal gitu je. Apa dah sekolah boleh hafal, dan dia akan mafhum kepahaman daripada Asmaul Husna di seluruh kerohanian dan dipakai dalam setiap masa. Ya. Kita dapat dia rezeki zahir atau batin, rezeki duniawi atau ukhrawi. Di situ banyak asma Tuhan. Ya. Antara Tuhan terjadikan nama dia Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, dia pemberi rezeki. Al-Mu'ti, yang mengurniakan. Ya. Itulah seterusnya. Dapat lagi, buka lagi. Al-Basit, yang menghamparkan. Kan? Tiba-tiba bom ditarik balik. Itu nama dia juga, diizharkan nama dia. Al-Qahar, tetap sekali habis. Al-Mani', yang menyekat, dia juga. Semua dia kan. Dia mentajalikan akan asma' dia, segala isim-isim dia dalam setiap saat pergerakan, ya, perolahan alam semua. Tak ada lagi. Maka nampaklah segala orang yang dibukakan. Maka butalah orang yang ditutup. Tak nampak, gelap. Allah. Maka tiada yang menunjukkan atasnya melainkan daripada sifat ketuhanannya. Ya. Tiada menunjukkan atasnya melainkan semua sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Dan tiada yang menyampaikan kepadanya melainkan dengan anugerahnya dan rahmatnya. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul bi fadlillah wa bi rahmati. Dengan fadlillah, kurniaan dia dan rahmat dia lah. Fa bizalika falyafrahu, dengan demikian kamu seronok dan gembira. Sebab tu rahmat Tuhan tu. Yang diseronok dengan diri dia, hendak itu rosak. Dia terhijab. Kemudian abaha laka an tanzura ma fil mukawwanat wa ma uzina lak an taqifa ma'a zawatil mukawwanat. Ini kaedah dia, dan satu cara aturan adab dalam memandang. Kita banyak pandang terbenam ya, kan? Pandang terbenam. Ibarat melangkah habis. Di jalan 4 selut, tahu selut? 4 lumpur kan. Jalan ni tenggelam, pijak tenggelam. Balik bangun. Habis dengan dia tenggelam sekali. Lumpur yang dalam kan, dia tak kawasan tu. Dia pun jalan. Tenggelam terus. Hilang ni. Sebab apa? Dia tak aktif bertahan. Tak tempat pertahanan dia. Abahalakah, Allah Ta'ala haruskan. Mana diharuskan bagi kamu, laka bagi kamu, apa dia? Antan zura, diharus kepada kamu menilik kepada barang yang dalam segala yang diadakan. Mana pandanglah, ya, kepada mukawanat segala kejadian Allah Ta'ala, langit, bumi, kiri, kanan, tabak, semua pandang. Bahkan Tuhan suruh, kulin zuru maza fis samawati wal ard. Sila pandang, tuan kata.
Berjalan pula siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalan atas muka bumi aku tuan. Kau tengok macam mana Allah Taala kenakan tindakan pada orang yang mendustakan agama dia, yang melawan agama Taala. Apa terjadi? Macam-macam yang tuan ampun, empas pada benam dan laut pada. Tentu kau jadi rupa binatang macam-macam tuan Suruh jalan. Suruh jalan perhati kebesaran Tuhan, bukan jalan-jalan cari makan. Itu kau jadi macam ayam itik kan. Jalan-jalan cari makan. Ayam itik lagi andal. Bukan jalan-jalan cari makan, jalan-jalan pandang kebesaran Tuhan. Itu disuruh itu. Ya ulumuddin, jangan kamu sekiranya musafir kamu tidak menambahkan iman kamu kepada Allah Taala. Jangan. Kalau musafir pastikan iman kamu naik tempat yang kamu nak pergi itu, kata Imam Ghazali. Pergilah. Kalau kau pergi musafir balik bingung. Ya tak nampak lagi dah, makin gelap kan. Ibadat jadi malas semua. Oh tu kan. Dia musafir, pastikan iman kamu meningkat. Kita pergi Ardul Anbiya, bumi para nabi rasul kan, kita ziarah. Boleh meningkatkan iman. Sebab kita tengok sejarah dia, para nabi punya perjuangan dan sebagainya, naik iman kita. Dia pergi Korea, tengok orang makan lipas bekerja ada. Orang makan tikus tengok benda. Kau balik kan bawa virus. Macam-macam ni. Jadi cara memandang dia jaga ni. Ya, iaitu uzina laka antan zurai ma fil mukawanat. Pandanglah apa kejadian Tuhan yang ada ni. Langit, bumi, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, pandang. Tapi wa ma uzina laka antakifa. Yang ni dilarang ni. Larangan besar. Wa ma uzina lak, tidak diizinkan antakifa, bahawa kamu stop ya ma'azawatul mukawanat. Kamu pandang dia kepada makhluk, hati kamu tak kat situ. Pada makhluk, tak pergi pada Khalik. Ni bahaya. Dia pandang tu bang kita benam. Dia tengok dia makhluk, tenggelam makhluk. Patut dia tengok kat cermin, nampak dalam cermin tu. Ni nanti dia tengok kaca cermin. Dalam dia tak nampak. Itu salah dia. Sebab segala makhluk ni cermin. Dia panggil mazhar. Cermin untuk memandang keberadaan dan kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Tapi bila dia tengok tak nampak, dia panggil habis. Dia tengok tak kerti memandang. Ya. Tak, kerana saya tak kerti memandang dalam hati dah. Dia pandang budak-budak apa. Pandang itu tu orang kafir boleh pandang, haiwan tak berakal boleh pandang. Yang beriman punya pandang dia ada style dia. Style Al-Quran, Quran suruh. Pandang macam ni. Jadi pandang tu memberi keberhasilan yang besar. Bukan lahir saja. Sebab tadi kata sini diharuskan bagi kamu menilik kepada barang yang segala diadakan. Apa diadakan? Makhluk ni lah. Tengoklah Tuhan kata. Tapi tidak diberi izin. Wa ma uzina, tidak diberi izin antakifa, bahawa berhenti serta segala zat tadi. Kamu berhenti takif, waqafa yaqifu ukuf. Ya. Kalau kau berhenti ma'azawatil mukawanat, serta zat yang diadakan, mukawanat makhluk. Mana jangan sekali-kali hati kita tertawan dengan makhluk. Hati kita kena tertawan dengan Khalik. Itu dia. Ya, hati kita kena nampak kebesaran pandang benda yang dicipta. Ya. Kalau nikmat pula kita sangkut hati dengan mun'im, bukan nikmat. Ya, mun'im siapa dia? Pemberi nikmat. Makan nikmat dia, ingat dia. Makan nikmat dia, ingat dia. Jangan tak ingat. Sebab itulah dia punya hikmat, kita suruh baca bismillah. Bismillah kan tujuan apa tu lah tujuan dia. Bukan sekadar baca je kan. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa. Kerjaan tak mula bismillah, maka kerjaan tu terpotong, tak ada berkat. Ya. Rahsia dia di sinilah. Sebut je nama Tuhan, pak. Kita nak makan semua, nikmat kita ambil semua. Sebab apa dalam dua pemberian dan tarikan ada hikmat dia. Mata ataka asyhadaka birra. Wa mata man'at asyhadaka kahra. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Manakala Tuhan beri pada kamu, itu tanda apa tu? Disuruh pandang. Disuruh pandang pemberi itu. Siapa dia? Al-Mun'im dia. Wa mata man'at, bila dia sekat pula, kena pandang nama dia. Ada Al-Mani' dia yang menyekat pula. Tak boleh berlaku semua melainkan dia. Itu disuruh. Dalil atau firman Allah Ta'ala. Qulin zuru maza bis samawati wal ard walam yakul unzurus samawat. Fatahalaka babal ifham walam yakul unzur, ya, unzurus samawat.
li'alla yadulluka ala wujudil ajram. Kulin zuru, ni ayat Quran. Kul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, unzuru, mana apa? Tilik oleh sekalian kamu, maza, apa yang ada tu, apa yang ada tu, ya, fis samawati wal ard, dalam kejadian langit dan bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Pasti apa ada dalam tu, maza. Bukan maza perlis tu. Itu maza lain. Ini maza, apa yang ada dalam langit bumi kita pandang. Dalam tu apa? Minat dalail, daripada segala dalil. Wal mazhar, ya, tanda cermin memandang kebesaran Tuhan. Itu maksudnya. Kalau pandang tak nampak dalam, pandangan kita sia-sia kosong. Pandangan hawa nafsu yang membawa kita makin lalai. Dan tiada dikatakan tilik olehmu 7 petala langit. Dalam ayat tadi kul unzuru maza, 8 maza tu, Tuhan tak kata unzuru samawat, pandang langit. Kalau pandang langit tak ada cerita, orang boleh pandang, hari-hari kita pandang. Bumi hari-hari kita pandang, tapi yang dalam tu, apa ada dalam tu? Tu dia. Tanda-tanda kebesaran tu yang paling penting bagi kita. Maka dengan firman Allah Taala di atas tadi, kul unzuru maza fis samawati wal ardu, tu mana tilik oleh kamu apa yang di dalam 7 petala langit, dalam dia tu. Pengajaran dia. Dan telah dibuat yang memberi faham, ya, fatahalaka babal ifham walam yakul unzuru samawat. Kerana engkau mengambil mana dalil daripada yang dijadikan makhluk ni lah, dan tiada dikatakan tilik olehmu 7 petala langit, pandang 7 petala langit tu tak ada apa, dia nak dalam tu mazhab, supaya ia menunjukkan akan dikau atas keadaan segala ajram. Nampak jirim je benda luar ni je kan, benda material luar je tu. Pandangan tu orang kafir boleh pandang. Ya, itulah aghyar bagimu. Itu merupakan aghyar ni, menghijab, dan demikian itu jauh daripada dia. Mana kalau kita pandang luaran saja, dalam tak jalan, maka orang tu makin jauh daripada Allah, bahaya. Yang ini telah menyuruh Allah SWT dengan menilik dalam segala yang diadakan tadi, sampai nampak yang dalam tu. Tiada bagi zatnya, bukan disuruh pandang luar je, yang diadakan tu. Kerana bahawa dalam demikian itu dipanggil jauh daripada ta'ala. Bila kita tertawan dengan memandang benda luaran yang nampak kejadian saja, hati tak karen dengan Tuhan, itu dipanggil jauh kamu daripada ta'ala. Habis. Sebab menilik kepada barang yang lain daripada ta'ala, daripada ni daripada ta'ala Allah. Dan tiada diharuskan demikian itu. Tuhan tak haruskan bagi kita menilik secara itu. Menilik secara apa? Hakikat dia apa? Terbenam gitu. Mana tilikan kosong lah. Pandang dunia nampak dunia, pandang makhluk nampak makhluk. Itu tak akai itu. Tidak pandang makhluk nampak dia. Pandang dengan mata luar nampak mata dalam. Bagaimana kata Sayyidina Abu Bakar, maza, aku pandang wasatu illa waraitu ma raaitu syai'an illa waraitu Allah qablah. Aku tak lihat pada makhluk melainkan hatiku dah karen kat dia dulu, lagi kat dia dulu. Kerana zuhurnya, kerana terang ni taklah, dalamnya dan tiap-tiap satu tu terang, menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Habis. Dan isyarat kepada makna ini iaitulah firman Allah Ta'ala yang telah tersebut, ya, iaitulah apa tadi, qul inzuru maza fis samawati. Maka nyatalah dengan jumlah secara ijmal ni barang yang telah terdahulu itu bahawasanya apa? Al-aqwan sabitatun bi isbatih wa mamhuwatun bi ahadiyati zati. Dia akan datang, dia akan cerita pula makhluk ni sabit dengan diisbatkan, tapi dia apa? Dia terhapus apabila ditilik segi ahadiyah Allah. Pandang berketunggalan Tuhan saja habis padam. Sebab itu suruh kita leburkan pandangan khalqiyah, pandangan makhluk, maka akan terang dalam kita pandangan kepada dia. Semua pandangan ni pandangan dalam, luar macam biasalah. Ini semua perjalanan dalaman. Kemudian al-aqwan sabitatun bi isbatih wa bi ahadiyati zati. Wallahu Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad khairu kullahu bi anta